Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe ke channel segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang. Okay guys, malam ni saya lebih kurang dalam 5 cerita yang saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu jom kita layan the intro. Okay guys, intro pun kita dah layan, opening speech pun kita dah buat. 5 cerita yang saya nak ketengahkan, dan ini adalah kisah yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya saya nak kongsikan jugalah pengalaman menyeramkan di homestay semasa bercuti di Melaka beberapa tahun yang lepas. Jadi disebabkan percutian ni family adik aku nak ikut sekali. Jadi aku baru nak ambil lah rumah teres satu tingkat yang dibuat homestay dekat taman ... Taman tu biarlah aku rahsiakan nama dia. Jadi Fiz, pada hari pertama sampai tu, masa kita orang sampai tu lebih kurang dalam pukul 6 lebih lah. Nak dekat senja dah masa tu. Jadi bila aku dah sampai rumah tu, aku pun snap gambar di bahagian luar. Sampailah dekat bahagian dapur. Dan masa tengah snap gambar ni, hati tengah berbunga tau Fiz. Sebabkan rasa sangat-sangat puas hati dengan berbaloi dengan harga homestay ni. Jadi bolehlah kalau katakan aku nak recommend dekat kenalan aku kan, kalau katakan diorang nak pergi bercuti kat Melaka, bolehlah recommend kat diorang. Jadi Fiz, biar aku cerita kat korang keadaan dalam rumah homestay ni. Okey. Mula-mula kalau kita masuk homestay ni, kita akan jumpa ruang tamu dulu. Dan dekat situ ada TV kotak. Okey, ada TV kotak dan juga sofa. Dan kemudian jalan ke depan sikit ada dapur, ada bilik tidur dan juga bilik air di sebelah kiri. Rumah ni ada 3 bilik tidur. Master bedroom dekat bahagian depan sekali, dan master bedroom ni dia berhawa dingin. Bilik 2 di bahagian tengah, dan bilik yang ketiga adalah di bahagian yang paling belakang sekali. Jadi bilik utama aku bagi yang family perempuan tidur kat situ kan? Wife, mak, adik perempuan dan juga anak kecil. Aku bagi diorang tidur kat situ. Jadi bilik yang kedua ni, anak lelaki yang dah besar tidur dekat situ. Manakala bilik ketiga ni, aku dengan adik ipar aku tidur berdua kat situ. Aku pecahkan macam tu. Jadi Fiz, masa malam pertama lepas habis makan bekal yang kita orang bawa masing-masing ni, hampir semua tertidur awal kecuali adik ipar aku yang masih duduk dekat meja dapur tengah buat kerja pejabat menggunakan laptop dia ni. Dan untuk pengetahuan semua, apa yang berlaku daripada hari pertama sampailah hari yang kita orang check out ni, hanya pada hari terakhir bila semua dah balik ke rumah, baru masing-masing buka cerita. Okey. Masa tu adik ipar aku tengah sibuk type lah dekat laptop dia ni. Dan tengah type dekat laptop, tiba-tiba terdengar bunyi TV terbuka dekat ruang tamu. Jadi dia pun macam dia pergi jalan kat ruang tamu, dia pergi tutup TV tu. Masa tu dia masih blur tau, siapa yang buka TV padahal semua tengah tidur ni. Dan masa tu dia tak ada syak apa-apa, dan dia pun duduk balik dan dia sambung buat kerja dia lagi. Tengah-tengah buat kerja dia, lebih kurang dalam 3-4 minit dia tengah buat kerja, TV tu terbuka buat kali yang kedua. Masa ni dia dah rasa tak sedap hati. Dia terus cabut je plug TV tu, matikan laptop dan terus masuk ke bilik yang nombor 3 tu lah, yang dekat belakang tu. Dan dekat dalam bilik nombor 3 ni Fiz, bilik ni ada katil single, ada 2. Jadi masa tu aku dah tidur mati dah dekat satu katil ni. Jadi adik ipar aku ni pun baring lah. Dia baring, pejamkan mata. Dan masa tu dia tengah nak baca ayat kursi. Baru nak sampai pada ayat yang kedua, pipi dia ni kena tampar habis. Dia bangun, dia panggil aku kan. Cakap, bang, yang kau tampar aku ni kenapa bang? Dan pada waktu tu Fiz, aku masih tak menyaut, aku tidur mati ni. Dan masa tu dia dah seram satu badan dah ni kan? Terus tarik katil dia, rapatkan dengan katil aku. Okey, habis cerita pada malam pertama.
Jadi besok siang tu bila aku bangun, aku macam pelik lah, apa hal Mamat ni tidur katil rapat-rapat dengan aku ni, kan? Tapi yelah Fiz, aku tak naklah fikir benda-benda yang bukan-bukan. Jadi aku buat tak tahu je lah. Aku buat tak tahu. Sebab masa tu kepala aku tengah duk fikir tau, mana nak berjalan, kan? Yelah, bercuti kot. Jadi lepas seharian berjimba dekat sekitar area Melaka ni, kita orang pun balik lah kat homestay. Lepas mandi, dah makan. Jadi masing-masing packing lah barang siap-siap. Sebabkan apa? Sebabkan esok tu dah nak check out. Jadi habis je packing, sorang-sorang lelapkan mata kecuali aku dan juga adik ipar aku ni. Dan kita orang lepak dekat area ruang tamu tengah tengok TV sampai pukul 1 lebih. Dan adik ipar aku cakap, dia rasa dia macam nak tidur dekat dalam bilik aircon. Jadi dia pun ambil lah bantal, menyelit tidur dekat bilik utama. Aku ke bilik nombor 3 nak tidur. Time aku nak tidur ni, boleh pula aku terdengar bunyi anjing menyala dekat luar. Mendayu-dayu bis. Aku dah rasa seram semacam ni. Aku pun ambil bantal, nak menyelit juga dekat bilik master ni. Jadi masa dekat bilik utama ni, sebelah bilik utama ni, dia adalah bilik air tau. Dan masa aku lalu tu, aku dengar macam ada suara budak tengah menyanyi. Tapi aku tak pastilah butiran menyanyi dia tu macam mana. Tapi aku terdengar ada suara budak menyanyi sambil tengah cebok air tau. Tapi ada dengar budak ni menyanyi. Jadi aku pun ketuk lah pintu. Aku ketuk pintu, aku macam tok 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 tok. Kau ni nak mandi ke, nak buang air ke? Tak payahlah nak menyanyi. Diam-diam sudah lah, orang lain tengah tidur. Aku cakap macam tu. Lepas tu, aku letak bantal dekat sebelah wife aku dan aku pun baring. Dan masa tu Fiz, aku dah nak pergi ke bilik air tau. Aku rasa macam nak terbuang air kecil lah kan. Gigih ni aku tunggu. Nak dekat 10 minit aku tunggu ni. Jadi nak dekat 10 minit aku tunggu dekat depan bilik air ni. Tak ada tanda orang dekat dalam nak keluar pun. Jadi aku pun ketuk lah pintu lagi. Saya tok 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 tok. Oi, cepatlah sikit. Senyap je. Tak puas hati masa tu. Masa aku tak puas hati tu, aku try lah tarik pintu bilik air ni. Kan? Tengok-tengok dekat dalam tak ada orang Fiz. Aku buang apa lagi? Cepat-cepat buang air kecil. Masa tengah buang air kecil ni, aku terhidu macam ada bau benda macam hamis tau. Aku pun mempercepatkan lepaskan hajat aku ni. Aku basuh-basuh apa semua. Aku turun masuk balik bilik, aku tidur. Dan keesokannya tu, hari selepas kita orang beli sedikit souvenir dekat Bandar Hili. Jadi kita orang pun berpecah balik ke Johor. Dan adik ipar aku bawa mak aku balik ke Pontian. Dan aku pula nak singgah tidur satu hari dekat rumah mertua aku dekat Batu Pahat. Dan petang tu, masa kita orang tengah rehat-rehat dekat rumah mertua, wife aku masa tu minta handphone aku nak tengok gambar-gambar yang aku ambil masa kat Melaka. Dia pun scroll lah gambar satu persatu. Sampailah dekat satu gambar ni Fiz. Wife aku macam terkejut. Lepas tu dia tanya aku, Abang cuba tengok gambar ni bang. Abang ada nampak benda-benda yang macam pelik tak kat gambar ni? Aku pun belik Fiz gambar ni. Dan aku perasan benda tu. Dan aku pun share lah dekat dalam WhatsApp family dekat Pontian masa tu. Dan aku akan sertakan juga gambar yang kita ambil dekat homestay tu dan apa yang korang nampak. Mungkin korang boleh tinggalkan dekat ruangan chat ataupun komen tentang apa yang korang nampak. Okay guys, ini adalah gambar yang disertakan sekali. Dan ini adalah gambar yang pertama. Kita tengok Ini adalah gambar yang pertama. Dan ini adalah kawasan dapur dia. Cantik kita tengok ada meja makan, kerusi makan. Tapi daripada gambar ni, ada tak perasan apa-apa dekat gambar ni? Dan ini adalah gambar yang kedua.
dekat belakang peti sejuk tu guys. Nampak tak? Macam ada kepala budak kat situ. Macam ada kepala budak kat situ. Dan ini adalah kisah yang dikongsikan. Dan kisah ini terjadinya di sebuah homestay yang terletaknya di Melaka. Nampak tak guys? Seram Dan itu adalah cerita yang pertama. Okey guys, jom kita dengarkan kisah kita yang kedua. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, semasa saya berusia 17 tahun, saya masih duduk dengan nenek. Jadi pada satu hari itu, lepas balik pada sekolah, saya pun buat homework sorang-sorang dekat dalam bilik sampailah saya tertidur. Dan bilik itu, biasanya, kalau macam pada waktu petang dia memang akan panas, kan? Sebab matahari dah mula condong ke barat dan sinaran dia tu melimpahi ke dalam bilik saya jika katakan tingkap tu terbuka. Dan saya tersedar, masa tu saya tersedar tak pasti jam berapa, terasa nyaman, terasa teduh masa tu. Jadi dalam keadaan mamai ni, mata yang masih terpejam ni, saya terfikir macam, dah pukul berapa ni ya? Sebab apa? Sebab takut terlepas asar. Terfikir jam berapa tu sebab tak rasa seperti petang-petang yang lain. Selalunya kalau macam petang-petang rasa bahang kan dalam bilik. Tapi pada waktu tu rasa nyaman tau. Rasa macam sejuk-sejuk, teduh kan. Jadi masa tu saya pun buka mata, saya tengok jam. Tengok redup je. Dan bila saya tengok jam, baru pukul 4 petang. Mungkin nak hujan kot. Tapi kenapa ada sinaran matahari di celah dinding papan? Dan saya perasan dekat tempat saya tertidur tu je yang redup. Dan saya tengok dekat bahagian tu, macam ada satu bayangan yang berbentuk pelik tu. Jadi pada tu saya cubalah pusingkan badan saya ni. Saya pusingkan badan untuk melihat apa benda yang ada. Saya pusingkan. Dan masa saya pusingkan badan, saya macam agak terkejut Fiz. Sebab apa yang saya nampak adalah seekor ular tedung berwarna putih yang besar. Dengan kepala dia yang dah mengembang tu. Dan seolah-olah dia macam menghalang sinaran cahaya matahari petang untuk melimpah ke dalam bilik. Ular tu besar Fiz, dekat tepi tingkap. Dan ular putih tu kemudian dia menghilang macam tu je. Terus hilang. Masa itulah saya betul-betul rasa macam nak jerit. Lepas dah menjerit, datanglah nenek dengan kakak saya ke dalam bilik tanyakan kenapa saya menjerit. Saya terdiam masa tu Fiz, tak dapat nak bercakap. Saya diam terus. Jadi kakak keluar daripada bilik sebab mungkin dah malas nak tunggu saya ke apa. Saya bersuara agaknya, dia pun terus keluar bilik. Hanya nenek je yang masih menunggu. Jadi saya cakap kat nenek, yang saya nampak ada ular putih besar dan ular tu hilang macam tu je. Berkerut dahi nenek bila dengar saya cakap macam tu. Lepas tu nenek cakap, kamu ni mengigau tak? Mana ada ular tedung warna putih besar? Nenek cakap macam tu. Tapi Fiz, saya memang sangat-sangat pasti yang saya dah bangun daripada tidur. Terfikir juga, kalau katakan bukan ular siluman, kalau katakan benda tu bukan ular siluman, meninggal. Jadi Fiz, selepas saya berkahwin, saya dengan suami saya ke sebuah kampung di pedalaman Tanah Merah, Kelantan. Dan dekat sana, kita orang pergi ke rumah ibu dan bapa angkat saya. Dan kita orang tidur kat situ satu malam. Dan pada malam tu, saya bermimpi didatangi oleh ular putih yang besar, sama seperti apa yang saya lihat semasa berusia 17 tahun. Sama. Dan setiap kali ular tu macam bercakap, terpancar sinar warna biru daripada mulut ular tu.
Dan ular tu bagi tahu saya supaya ambil permata biru yang berada dekat dalam mulut dia ni sebelum waktu subuh. Dan dia akan menanti di belakang rumah sampai waktu subuh. Dan suara ular tu suara perempuan tau. Dan permata biru tu besar. Dia sebesar macam buah apple lebih kurang. Dan saya terjaga daripada mimpi tu lebih kurang dalam pukul 4 pagi. Terkejut. Mimpi dia pelik. Yelah, ular boleh bercakap. Tak ke pelik? Pelik, Fiz. Jadi masa tu saya kejutkan suami. Saya terus cerita kat suami tentang mimpi tu. Dan masa tu suami saya cakap apa tau? Dia ajak saya lah pada masa tu juga pergi ambil batu biru tu. Rasa macam menyesal pun je juga bagi tu suami. Sebab apa? Yelah, pukul 4 pagi, Fiz. Dia suruh bangun, suruh pergi cari batu biru tu ataupun permata biru tu. Saya ni pula terlupa yang suami saya ni suka untuk kumpul barang-barang pelik pada waktu tu. Jadi suami saya pada waktu tu memang bersungguh tau nak ke belakang rumah. Jadi saya ungkit pada suami kejadian di mana saya pernah dihendap oleh Pak Belang di kebun getah belakang rumah tu. Saya ungkit balik cerita tu. Terus suami tak jadi keluar. Takut kena ngap agaknya. Kalau dah berani sangat tak payahlah ajak saya. Pergilah seorang-seorang je lah. Jadi bila dia terdengar ataupun teringat cerita pasal harimau tu, terus dia duduk balik. Dan tak lama kemudian suami bangun lagi. Dan yakinkan saya bahawa tak ada harimau pun dekat belakang rumah. Saya memang betul-betul tak boleh brain lah, Fiz. Bila suami cakap ada burung bagi tahu dia Pak Belang tu tak keluar malam tu. Dia cakap macam tu. Geram, Fiz. Jadi kita orang pada waktu tu keluar lah. Keluar. Dan tak lebih kurang dalam 10 minit, 5 minit macam tu, masuk balik. Tidur lagi best, Fiz. Kalau katakanlah betul apa benda yang dekat dalam mimpi saya tu, ular tu nak bagi benda tu, tinggalkan je lah kat situ. Tinggalkan je kat tepi tingkap. Tak payah suruh saya keluar rumah. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan. Itu dia guys, kisah yang kedua. Kisah berkenaan dengan mimpi ular tedung berwarna putih. Apa pendapat korang? Pernah tak korang hadapi mimpi-mimpi yang pelik macam ni? Yalah, ular boleh bercakap, pelik juga tu kan. Memang agak pelik. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang ketiga. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya beri nama samaran saya sebagai Fija. Okey, hari ini baru ada kesempatan saya nak sharekan pengalaman saya. Selalu saya layan cerita Cip bila dekat office sambil-sambil buat kerja, tapi sekarang rasa macam nak share pengalaman seram sendiri pula. Jadi saya harap Cip boleh share pengalaman saya kalau Cip tak keberatan lah ya. Okey, tanpa buang masa, saya nak memulakan pengalaman saya sewaktu zaman study diploma dekat Melaka dulu. Saya ni ada seorang roommate yang nama dia Caca. Dan Caca ni pula diberi kelebihan hijab terbuka. Tapi sebelum saya lupa, asrama kami ni hanya 2 orang je duduk dalam satu bilik. Dan pada satu malam tu macam biasalah jiwa remaja tengah hangat bercinta, call lah boyfriend sampai lewat malam. Tapi masa tu saya pakai earphone lah pada waktu tu. Dan dalam masa yang sama juga, saya macam ada dengar sesuatu daripada arah katil roommate saya ni. Yang pelik je, seingat saya Caca dah tidur sebab dia dah berselubung badan dia dengan selimut. Dan saya dengar bunyi macam dia tengah bergelut lah. Seolah-olah macam dia tengah mengetuk dinding nak minta tolong saya. Tapi pada waktu tu saya pun tak tahu kenapa. Saya dengar, tapi saya tetap call dan tak buka earphone saya ni. Tapi saya dengar ni Caca macam tengah bergelut ni. Tapi masa saya tengah toleh dekat dia, saya memang nampak dia tengah tidur. Jadi malam tu tak jadi apa-apa lah pada saya. Dan keesokan paginya tu saya tanya kepada dia, Ca, malam tadi ada bising-bising ke Ca?
Kau tidur awal ke kau tidur lambat? Maklumlah cik kan, saya ni jenis yang penakut, tapi saya nak tahu juga ni. Dan jawapan Caca pada waktu tu membuatkan saya macam meremang sikit. Oh, semalam aku tengah bergelut dengan something. Benda tu besar hitam. Dia marah kat aku sebab budak-budak asrama bising kacau tempat dia. Si Caca cakap macam tu. Saya pun apa lagi cip, risaulah. Takut-takut malam tu saya kena pula. Jadi dipendekkan cerita, pada waktu maghrib tu saya makan dalam bilik dengan 2 orang kawan saya, iaitu kawan daripada bilik sebelah ni lah. Dan waktu ni pula Caca pergi keluar makan dengan classmate dia. Jadi masa kita orang tengah makan, ngam-ngam kita orang 3 orang ni habis makan, terdengar macam ada orang ketuk pintu sambil menangis kan. Sambil menangis terisak-isak. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Waktu tu Fiz, saya memang dah seram dah. Yelah, masih teringat cerita yang Caca ceritakan pagi tadi. Jadi kawan saya, salah seorang daripada kawan saya ni pun bangun dan pergilah buka pintu sebab nak tengok siapa yang menangis kat depan pintu ni. Dia buka pintu. Dan masa dia buka pintu, rupa-rupanya Caca dah balik. Tapi si Caca ni dia tengah nangis. Dan kita orang pun pelik jugalah. Kenapa dia ni balik-balik daripada dia keluar ni menangis? Dan waktu tu kita orang pun suruhlah dia duduk dekat katil kan, sebab kita orang ni nak tenangkan dia. Dan lepas kita orang tenangkan dia ni, tiba-tiba Caca cakap, "Hey guys, kalau apa-apa jadi dekat aku kejap lagi, terus panggil ketua blok tau." Jadi bila dengar Caca cakap macam ni Fish, saya pun macam ya Allah, apa yang dah jadi ni Caca? Perasaan tu hanya Allah je yang tahu. Terasa longgarnya lutut saya sebabkan saya yang paling dekat dengan dia, sebab dia roommate saya ni. So saya faham lah apa yang dia cuba nak sampaikan. Tapi ni tak seram lagi cip. Lagi seram bila dia punya menangis ni makin teruk. Dia macam benda tu dekat belakang aku sekarang, tolong. Sambil-sambil badan dia tu menggigil. Dan benda yang membuatkan saya paling geram cip, kawan saya yang lagi seorang ni, dia terus lari keluar sambil tutup pintu dengan alasan, biar aku pergi panggil ketua blok. Korang tunggu kat sini, korang jaga dia, bagi aku pergi panggil. Masa tu saya rasa macam nak tumbuk je muka dia ni. Jadi tinggallah kita orang 3 orang kat dalam bilik. Yang saya ni rasa macam nak nangis sebab takut. Tapi Alhamdulillah nasib baik kawan saya yang bernama Emma ni berani sedikit berbanding dengan saya ni. Jadi si Emma ni pun cakap lah dekat Caca, kau jangan nangis Caca, nanti dia lagi suka. Kau kuatkan diri, baca je apa-apa. Dan dalam beberapa minit ada ketua blok dan juga MPP datang. Jadi bila diorang nampak keadaan Caca macam ni, diorang pun suruh kita orang keluar daripada bilik. Dan lepas je kita orang keluar, terus ketua blok tutup pintu, tinggalkan Caca seorang-seorang dekat dalam bilik. Dan tak lama lepas tu, ketua blok tu pun buka pintu. Dan masa dia buka pintu Fiz, kita orang macam agak terkejut bila kita orang semua nampak Caca tengah mencangkung dekat atas katil dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan Fiz. Dan pada waktu tu ketua blok terus baca surah ayat kursi dekat depan muka pintu, dan juga dekat depan muka dia sendiri. Dan keadaan Caca pada waktu tu dia menjadi macam agresif tau. Dan dia tengah tolak semua orang yang berada dekat depan pintu tu. Lepas tu dia pun lari keluar daripada bilik. Dan kita orang ni semua memang nak tangkap dia cip. Tapi dia punya laju lari dia ni lain macam. Dia berdesup dia lagi ni. Tahu-tahu dia hilang. Dipendekkan cerita, akhirnya Caca dapat ditangkap dan juga dibawa ke surau untuk proses diruqyahkan.
Jadi seperti mana yang diceritakan oleh mereka yang berada pada surau pada ketika tu, ya. Masa tu saya tak dapat join. Disebabkan pakaian saya pun dah macam pakaian dekat dalam bilik kan, dengan tak tutup aurat dan sebagainya. Jadi yang dekat surau tu ramai student lelaki. Yang saya tahu, Caca berlari keluar daripada bilik disebabkan benda tu nak bawa dia ke hutan belakang asrama kita orang. Dan makhluk yang memasuki ataupun yang merasuki Caca ni seakan-akan macam dah lama memberi amaran berkali-kali kepada Caca. Dan walaupun pernah perkara ni diketengahkan oleh KB ataupun ketua blok, namun pelajar-pelajar bukannya nak dengar pun apa yang dinasihatkan. Antara nasihat yang dinasihatkan oleh KB, jangan bising pada waktu malam. Itu antara nasihat yang paling famous lah, Fiz. Jadi disebabkan masih ada yang berdegil, berlaku lagi masalah histeria macam Caca, tapi dekat blok lain pada malam yang sama. Pengajarannya yang saya nak kongsikan dekat sini, faham-faham lah bila dah namanya pun asrama. Of course kat tempat-tempat macam tu benda-benda ni akan suka. Tapi kita kena ingat, dekat dalam dunia ni bukan kita je yang ada. Ada banyak lagi makhluk lain, cip. Dan yang kesiannya, orang yang tak bersalah pun akan kena juga tempias. Itu yang kesian. Saya minta maaf kalau katakan pengalaman saya ni tak berapa seram, tapi harapnya penonton-penonton di segmen boleh ambil iktibar dan juga pengajaran daripada pengalaman saya ni. Terima kasih, Cip, kerana sudi untuk ceritakan pengalaman saya ni. Kalau saya free, nanti saya akan ceritakan lagi satu pengalaman asrama. Guys, ini cerita berkenaan dengan asrama daripada Fija. Belakang kawan ada sesuatu. Apa benda dekat belakang dia? Mungkin ada di antara anda yang sedang menonton sekarang ni, mungkin anda pernah mengalami peristiwa macam ni ataupun mungkin pernah tengok benda-benda macam ni. Tapi usually lah kebiasaannya kan, benda-benda macam ni, apa yang ada kat belakang badan diorang ni kan? Komen di ruangan komen. Kita tengok siapa yang lebih tahu tentang benda-benda macam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garang betul email ni. Macam biasa, nama saya Farel. Dan di kesempatan kali ini saya nak berkongsi pengalaman saya bekerja di unit saya di Hospital Kota Tinggi. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2009. Dan pada ketika tu dekat unit saya hanya saya seorang je yang bekerja. Kerana saya masih belum lagi dapat staf bawahan. Dan unit saya adalah bekas ward kanak-kanak, iaitu di bangunan yang lama, bersebelahan pula dengan bilik mayat. Jadi Fiz, unit saya ni memang besar dan kebanyakannya masa saya akan melepak dekat bahagian pejabat. Dan di sebelah kanan pejabat pula adalah pantry. Dan di sebelah pantry tu adalah pintu masuk utama unit. Jadi itu gambaran dia. Jadi pada satu hari ni, setelah saya selesai merawat beberapa pesakit di slot pagi, saya bercadang untuk tidur dekat pejabat. Memandangkan waktu pada masa tu telah pun hampir pukul 1 petang. Jadi dengan segera saya pun tutuplah pintu utama dan kunci grill pintu depan daripada bahagian dalam. Yalah, takkan saya nak biarkan pintu luas terbuka pula. Kalau katakan pengarah datang, tak ke berkicap namanya. Jadi setelah mematikan lampu dan juga kipas ruangan rawatan, saya pun bergegaslah masuk ke dalam pejabat. Bila dah masuk dekat dalam pejabat, saya pun berseluruhlah seorang-seorang. Yes, masa untuk tidur. Sebenarnya Fiz, bosan gila kerja seorang-seorang dekat unit yang besar macam ni. Tapi apakan daya, pihak pengurusan belum lagi meluluskan permohonan saya untuk mendapatkan staf. Jadi pada waktu tu saya pun tutuplah pintu pejabat dan melangkah ke meja. Dan sebelum duduk dan meletakkan kepala dekat atas meja, saya tengah lepak kat situ dan hampir saja saya melangkah ke alam mimpi. Secara tiba-tiba saya terdengar ada satu tepukan dekat atas meja.
Itu tepukan dia, yang tak jauh daripada kepala saya. Saya terkebil-kebil masa tu, Fiz. Sedikit heran, kan? Bunyi apa yang kejut saya daripada tidur ni? Tiba-tiba terdengar lagi sekali. Pap, pap, pap. Abang. Terdengar suara ni. Satu suara budak perempuan hinggap dekat cuping telinga saya. Saya angkat kepala. Saya pandang ke arah suara berkenaan. Abang, bangun. Terkebil-kebil mata saya, Fiz, bila saya nampak ada gadis kecil, lebih kurang umur 6 tahun, tengah tersenyum pandang dekat saya. Dan rambut budak perempuan ni, dia macam panjang sedikit, tutup sedikit pada muka dia. Dan gadis kecil tu dia memakai blouse putih, bintik-bintik merah ataupun polka dot merah. Saya nampak dia ni. Jadi saya jeling balik dekat pintu pejabat ni. Dan saya ternampak pintu pejabat ni macam terbuka sedikit. Abang, bangun. Abang dah bangun dah. Kenapa? Abang bangun dah Zohor. Dan budak kecil tu ketawa sebelum lari keluar daripada pejabat dan terus ke arah pintu masuk unit. Jadi saya macam pelik jugalah. Dan sedikit terpinga-pinga dengan kejadian tadi ni. Lepas tu tengah pening-pening ni macam, anak siapa? Anak siapa pula yang masuk unit aku ni? Berani betul budak-budak zaman sekarang ni. Menggaruk-garuk kepala saya masa tu. Sebab apa? Sebab saya teringat yang saya pun dah kunci pintu dan juga grill sebelum saya tidur. Macam mana budak tu boleh masuk? Dan pada waktu tu saya hanya tersenyum dan saya pun cakap, terima kasih adik, kejut abang. Saya menguap sekali lagi dan melabuhkan kepala kembali dekat atas meja untuk sambung tidur. Dan dalam kepala otak saya pada waktu tu, tak apalah, kejap lagi je lah saya solat kan, pukul 2 nanti saya solat. Baru je nak terlelap mata, Fiz, tok 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 tok. Ketukan di pintu pejabat sekali lagi berjaya untuk patahkan niat saya untuk sambung tidur. Jadi saya pun bangun, alihkan muka saya, pandang ke arah pejabat ataupun pandang ke arah pintu pejabat. Dan pada waktu tu saya dah jadi macam geram tau. Nak apa lagi? Abang, bangunlah, dah Zohor ni. Yelah, aku bangun. Dan masa tu saya bangun, terus melangkah ke arah pintu pejabat. Dan gadis kecil itu memerhatikan pergerakan saya dan tersenyum lebar apabila saya membuka pintu pejabat dengan perlahan. Dan selepas pada tu, gadis kecil tu lari ke arah belakang unit dan masuk ke dalam bilik rawatan bersebelahan dengan tandas. Jadi pada waktu tu saya mengeluh, Fiz. Saya mengeluh, melangkah ke tandas sambil menggiling-gilingkan kepala saya dengan perlahan-lahan. Macam Jadi semasa tiba dekat pintu bilik rawatan, saya memandang ke dalam ruangan tersebut. Dan saya tersenyum bila melihat bilik rawatan tersebut kosong. Langsung tak ada kelibat perempuan tu. Lepas tu saya macam, tak ada orang ni. Ada juga hantu nak ingatkan manusia untuk solat. Bagus juga. Jadi beberapa bulan kemudian, saya mendapat 2 orang pelatih perempuan kerana saya dikendaki untuk mengajar pelatih-pelatih tersebut prosedur-prosedur merawat pesakit. Saya kena ajar dia orang ni. Jadi pada satu hari ni, lebih tepat pada waktu tengah hari,
seorang pelatih nama dia Mastura minta izin untuk tidur di bilik rawatan unit belakang ni, belakang unit. Jadi setelah mendapat kebenaran daripada saya, Mastura dan juga kawan dia Lily segera masuk ke bilik tersebut. Dan macam biasa, saya ikut tidur jugalah. Tapi saya tidur di dalam pejabat. Diorang tidur dekat belakang unit. Saya tutup dan kunci pintu pejabat sebelum melangkah masuk ke alam mimpi. Tepat jam 2 petang, Fiz, saya terbangun disebabkan kedua-dua pelatih tu memanggil saya sambil mengetuk pintu pejabat. Kan? Diorang tak dapat masuk sebabkan saya dah kunci pintu tersebut kan. Konon-konon macam tak nak kena ganggu lah. Tapi masih diganggu juga dengan dua orang ni. Jadi dengan perasaan yang sedikit geram, saya pun melangkahlah ke arah pintu pejabat dan buka pintu pejabat ni. Tapi saya tak jadi nak marah pada waktu tu sebabkan apa tahu? Saya nampak dua-dua muka ni muka si Mastura dengan Lily ni dua-dua pucat. Dan pada waktu tu saya mengeluh. Saya mengeluh dan saya mengarahkan mereka untuk menunggu di meja perawat di tengah-tengah unit ni. Lepas saya dah basuh muka, saya pun duduklah dekat depan diorang ni. Orang ni kenapa ni macam takut sangat ni? Bukan takut, Cik Farel. Kami terkejut dengan pelik. Terkejut dengan pelik? Apa benda yang korang pelikkan sangat ni? Apa benda yang korang pelikkan sangat? Dan pada waktu tu saya mengeluh dan memandang ke arah tandas. Dan bila saya pandang ke arah tandas tu, kelihatan ada seorang gadis kecil melangkah keluar daripada bilik rawatan belakang menuju ke arah kita orang. Dan gadis kecil tu ataupun budak perempuan kecil ni memandang saya sambil tersenyum lebar. Dan budak perempuan kecil ni melangkah perlahan dan terus berdiri dekat sebelah saya, memandang pelatih-pelatih yang berada dekat depan saya ni. Daripada waktu saya pun macam pandang ke sebelah kiri. Saya tahu budak ni ada. Tu saya pandang pelatih saya ni. Ceritalah. Apa benda yang korang pelikkan sangat ni? Macam ni, Cik Farel. Tadi kita orang dua tidur. Dan kita orang berdua ni macam mimpi benda yang sama. Mimpi? Benda yang sama? Mimpi apa? Kami mimpi ada budak kecil tengah tengok kami tidur. Dah tu. Masa tu saya hanya tersenyum je, Fiz. Dapat mengagak gerangan gadis kecil dekat dalam mimpi diorang ni. Lepas tu apa jadi? Dia tanya apa kita orang buat kat sini. Jadi kami jawab lah. Kami jawab benda yang sama. Kami jawab kami datang ke sini untuk belajar. Lepas tu budak tu dia macam pesan dekat kami untuk belajar rajin-rajin. Bila sampai pandai nanti, dapat bantu lagi ramai orang sakit. Dan pada waktu tu, saya tergelak besar, Fiz. Tergelak besar dengar cerita dua pelapis ni. Dua pelapis ni. Dua pelatih ni. Dan diorang memandang antara satu sama lain. Mengerutkan muka diorang. Cik Farel, apa yang kelakar sangat, Cik Farel? Budak kecil tu rambut panjang kan? Rambut panjang, muka tutup sikit dengan rambut, pakai baju blouse putih, ada polka dot warna merah kan? Betul? Mana Cik Farel tahu? Budak tu ada dekat sebelah saya ni. Ada ni dekat sebelah saya. Tengah tengok kamu berdua ni. Ni budak yang kamu jumpa dekat dalam mimpi tadi. Sambil-sambil tu saya menunjukkan ke arah gadis kecil tu. Dan saya ketawa bila tengok diorang ni macam bingung dengan keterangan saya ni. Lepas tu diorang ni pun cakap lah, Cik Farel, mana ada siapa-siapa kat situ, Cik Farel? Saya pandang balik budak ni. Dan bila saya tengok budak ni, keadaan diri dia tu makin lama makin hilang, makin lama makin pudar. Dan setelah budak tu betul-betul menghilang, saya pandang balik ke arah dua pelatih saya ni dan berceritakan tentang pengalaman saya dikejutkan oleh gadis kecil tu
satu masa dulu untuk kejutkan saya waktu Zuhur. Dan selepas pada kejadian tu Fiz, budak kecil tu dah tak lagi memunculkan diri dia. Mungkin dia dah berpindah ke tempat lain, ataupun saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tak ada jawapan yang pasti sebenarnya. Itu dia guys, kisah yang keempat yang dituliskan oleh Farel tentang gadis kecil. Seram juga kan cerita. Dia seram sebab apa? Sebab si Farel ni boleh nampak budak ni. Kan? Budak kecil pakai blouse putih, polka dot merah. Kan? Mesti comel budak ni kan. Tapi mungkin comel-comel dia, mungkin muka dia pucat. Mungkin. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir untuk malam ini. Nama saya Syira dan ini adalah cerita ketika saya belajar di sebuah institusi awam dekat Terengganu. Pada malam kejadian tu, saya menghabiskan masa di perpustakaan dengan mencari sumber rujukan untuk menyiapkan tesis. Dan waktu tu tak adalah lewat mana pun Fiz. Lebih kurang dalam pukul 11 malam. Dalam pukul 11 tu, dalam pukul 11 lebih tu barulah saya gerak balik ke rumah sewa. Dan rumah sewa jarak dia lebih kurang dalam 15 minit lah daripada universiti. Dan pada waktu tu, saya menunggang motor seorang-seorang. Biasalah, bila lalu dekat kawasan kampung ni memang gelap sedikit lah. Dalam lampu-lampu macam sama-sama kan. Dan rumah saya ni nak kata kawasan pedalaman sangat tu tak juga. Tapi surrounding tu macam kawasan rumah kampung sikit. Dan di antara rumah-rumah ada kawasan tanah rata yang ditumbuhi dengan pokok-pokok. Senang cerita kawasan kampung lah. Senang cerita. Jadi sebab tu dalam perjalanan balik tu, semua nampak okey je. Tak ada masalah apa. Bawa motor pun slow-slow. Bawa motor slow-slow sambil-sambil ambil angin malam. Jadi bila sampai je dekat pengarangan rumah, saya parking motor saya ni betul-betul dekat depan pintu masuk. Dan motor saya park melintang. Kiranya pintu rumah dekat sebelah kanan, manakala rumah jiran saya pula dekat sebelah kiri. Kan? Dan jenis saya ni pula, saya suka lock handle ke arah kiri. Jadi sambil-sambil pusing handle ke kiri tu, saya pun pandanglah ke kanan. Saya pandanglah kiri kanan masa tu. Memang jenis habit nak masuk rumah tu akan perhatikan keadaan sekeliling rumah. Yalah, sekarang ni kan banyak orang jahat. Bila saya pusing, betul lah pandang kiri kanan, tengok. Tapi tak tahu kenapa, tiba-tiba mata saya ni terpandang pokok pisang yang betul-betul berada dekat tepi rumah jiran ni. Rasa macam ada nampak benda hitam dekat atas pokok tu. Tapi time tu saya tak fikir apa-apa lagi bis. Jadi dengan rasa tenangnya, saya sambung kunci motor. Dan tiba-tiba baru terregister dekat dalam kepala. Apa benda hitam dekat pokok pisang tu tadi ya? Jadi dengan rasa ingin tahu ni, saya pandang sekali lagi. Time tu memang saya tengok betul-betul dekat atas pokok pisang tu, mencari apa benda yang saya nampak tadi. Sekali tak ada. Okey, time tu lega lah. Salah tengok mungkin. Tapi sekali lagi, saya tengok ke tepi sikit, benda tu macam dah beralih tempat pula. Baru masa tu saya register dekat dalam kepala otak yang benda tu bukan benda normal. Benda tu terbang, Fiz. Yang saya nampak adalah macam sosok lembaga hitam. Cumanya benda ni ada kepala je. Badan semua tak ada. Apa lagi? Tak tunggu lama, saya cepat-cepat lagi ke dalam. Saya cepat-cepat lagi ke pintu rumah. Time-time nak cari kunci dalam beg, Allahuakbar. Time-time ni lah susah nak cari kunci dalam beg. Dan time ni memang dah menggelabah habis. Dah menggelabah gila dah ni. Nak pusing cari kunci dekat motor, takut lembaga tu terbang ke arah saya pula. Jadi langsung tak pandang belakang. Tapi dalam masa yang sama ni, cuak jugalah kalau katakan benda tu kat belakang. Dan kebetulan masa tu, saya nampak lampu bilik saya menyala. Terdengar suara roommate saya yang bernama Mimi tengah bergayut dengan boyfriend dia ni. Saya pun apa lagi ketuk lah tinggal kuat-kuat. Tak. Mi. Tak. Mi. Kenapa? Mi, teman aku jap ni. Tunggu jap, aku nak tengah cari kunci rumah lah. Memang tak ada niat nak bagi tahu kat dia pun. Kalau dia tutup tingkap, lagi naya habis.
Lepas tu Mimi cakap lah, akak ni nak cari kunci je pun, main-main lah akak ni. Pak, dia tutup tingkap. Saya dalam keadaan takut, boleh pula dia tutup tingkap. Saya terus ketuk tingkap tu balik. Tak, Mi, tak. Mi, ya kak, apa dia kak? Mi, janganlah tutup tingkap Mi, temanlah kak kejap, akak nak cari kunci rumah ni. Tak salah, saya jumpa juga kunci rumah tu dekat dalam poket. Bengong betul. Saya ni memang jenis letak kunci dalam poket sebelum balik. Risaulah kalau jadi apa-apa, senang nak keluarkan. Tapi malam tu saya lupa. Yalah, takutnya pasal. Jadi bila saya dah jumpa je kunci tu, saya pun teruslah masuk dan kunci pintu. Nervous tu tak payah cakap, Fiz. Sepanjang cari kunci tu, ya Allah, rasa macam nak pecahkan pintu rumah ni pun ya juga. Balik KL, saya ceritakan kejadian ni dekat mak. Jawapan mak mudah je, Fiz. Engkau ni kalau nampak benda-benda macam tu lagi, kau tak payah takut. Hantu pokok pisang ni, dia cari lelaki je. Dia tak naknya cari perempuan. Dia cari lelaki, dia cari jantan. Jadi bila dengar mak explain macam tu, saya macam okey lah. Rasa lega lah sebab saya perempuan kan. Jadi pesan saya kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton-penonton lelaki terutamanya. Hati-hati kalau korang nampak pokok pisang malam-malam. Secara jujur saya tak tahu apa benda yang mak saya cakap tu betul ke tak. Kalau katakan mak saya salah, maka salahlah kita beramai-ramai. Tapi saya nak pesan juga. Kalau nampak pokok pisang malam-malam, jalan sorang-sorang, hati-hati. Itu guys, kisah yang terakhir yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ni. Kisah ni macam seram sikit sebabkan apa dia cerita pasal pokok pisang. Dekat kawasan rumah saya ni pun ada juga beberapa rumah yang ada pokok pisang kan. Kadang-kadang macam kita jalan malam-malam buang sampah ataupun jalan pergi ke playground saja, ambil angin malam, kadang-kadang lalu dekat kawasan pokok pisang kan. Tapi bila dia dah cerita macam ni, tiba-tiba jadi risau pula kan. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. 5 kisah yang saya dah kongsikan bersama dengan anda. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Jadi kepada anda yang masih lagi belum subscribe, belum like, belum share, tolonglah berbuat demikian supaya saya dapat mengembangkan channel The Segment dan menuju ke 100,000 subscribers kan. InsyaAllah. Jadi guys, kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Pokok pisang seram.